Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan rahmatnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kelas hadis mingguan. Baik, pagi ini insya-Allah kita akan melihat hadis yang telah akan pada minggu yang lepas, itu berkenaan dengan satu zikir ataupun satu doa yang Nabi sentiasa mengucapkan sesudah daripada solat subuh. Kita lihat hadis ini. An Ummi Salamah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza shalla subha hina yusallim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Daripada Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda kana yaqul, baginda berkata atau baginda sentiasa mengatakan iza shalla subha hina yusallim, itu selepas baginda menunaikan solat subuh, itu selepas salam baginda akan mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat, wa rizqan thayyiba, dan aku mohon kepadamu rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalah, dan aku mohon kepadamu amalan yang diterima. Dia kata Ummu Salamah itu salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa, maka tengok di sini digunakan kalimah kana yakul. Kana yakul maksudnya sentiasa, berterusan. Nabi ucapkan doa ini itu selepas daripada salam. Sebahagian daripada ulama hadis mengatakan boleh untuk kita ucapkan selepas salam tu terus kita ucapkan doa ini, ataupun mungkin didahului oleh zikir-zikir yang lain dulu, istighfar dahulu ke dan sebagainya, kemudian kita ucapkan doa ini. Jadi mana-mana boleh untuk kita lakukan. Dalam doa ini Nabi mohon kepada Allah dikurniakan dengan 3 perkara, iaitu ilmu yang memberikan manfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Dalam kelas yang sebelum ni kita dah bincangkan berkenaan dengan 2 perkara yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu ilmu yang memberikan manfaat dan rezeki yang baik. Ilmu yang memberikan manfaat itu ialah ilmu yang niat kita itu betul, niat kita kerana Allah ketika kita menuntut ilmu itu. Kemudian yang keduanya, ilmu yang memberikan kesan kepada diri kita yang kita amalkan. Dan ilmu yang memberikan manfaat juga adalah ilmu yang sumbernya daripada sumber yang benar. Dan kemudian kita menuntut ilmu itu
khususnya apabila ia bukan ilmu yang berkaitan dengan agama, tetapi ilmu dunia yang masih memberikan manfaat pada kehidupan kita, maka janganlah sampai ia melalaikan kita daripada kewajipan kita kepada agama. Jadi itu antara yang dapat disebutkan sebagai ilmu yang memberikan manfaat. Kemudian yang keduanya adalah rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu kita lihat daripada segi sumbernya, daripada mana ia diperolehi, kemudian dan ke mana rezeki ataupun harta yang Allah berikan kepada kita itu kita belanjakan. Dan rezeki itu dia jika datang daripada sumber yang buruk ataupun yang tidak halal, maka ia akan memberikan kesan kepada amalan kita, kesan kepada doa kita. Sebab Nabi sebutkan dalam sebuah hadis yang agak panjang tentang bagaimana ada seorang musafir yang berjalan di padang pasir, dia menadahkan tangannya berdoa kepada Allah, tetapi makanannya haram daripada sumber yang haram, minumannya daripada sumber yang haram, pakaiannya daripada sumber yang haram, maka bagaimanakah doanya Allah akan perkenankan. Sebab itu Nabi sebutkan tentang penting bagi seorang Muslim itu untuk memilih makanannya, untuk memastikan daripada mana sumber dia perolehi makanan, rezeki ataupun hartanya itu, dan kalau harta, ke mana ia dibelanjakan. Kadang-kadang mungkin dari segi sumber itu dah betul, sumber daripada sumber yang halal, tapi dibelanjakan pula kepada tempat-tempat yang tak memberikan manfaat kepada kita, atau bahkan kepada tempat-tempat yang mendatangkan dosa ataupun keburukan pula kepada diri kita. Jadi sebab itu bila sebutkan tentang rezeki itu bukan hanya sekadar makanan lah, rezeki itu luas, dia melibatkan makanan, melibatkan harta benda kita, juga melibatkan nikmat-nikmat yang lain seperti pasangan yang baik, anak-anak yang soleh dan juga solehah, kawan-kawan yang baik, jiran yang baik, dan semua perkara-perkara itu termasuk dalam makna rezeki yang baik itu. Kalau melibatkan harta, kita kena pastikan sumbernya itu baik dan juga ke mana yang dibelanjakan juga ke tempat yang baik. Baik, itu berkenaan dengan rezeki. Yang ketiga pagi ini kita nak lihat adalah berkenaan dengan amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima. Bila kita sebutkan tentang amalan, Allah ada menyebutkan dalam surah 67 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Allah dialah yang telah menciptakan, telah menjadikan kematian dan kehidupan itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kerana dia hendak menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi Allah nyatakan di sini Allah menciptakan manusia dan juga jin itu
Dan Allah jadikan kematian dan juga kehidupan. Maknanya manusia dan juga jin itu, kerana ini dua jenis makhluk yang Allah ciptakan, yang tujuannya memang khusus untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi Allah jadikan kematian, kehidupan dan juga kematian. Allah mulakan di sini dengan kematian. Kalau dalam bahasa kita sebut hidup dan mati. Tetapi di sini Allah mulakan kematian dan kehidupan. Kerana kalau kita perhatikan manusia ni, dia bermula dengan keadaan tiada, tak ada apa-apa. Kemudian Allah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, barulah dia mendapat kehidupan itu. Daripada tak ada apa-apa, Allah menciptakan manusia ni dan menjadikan manusia itu hidup. Dan kemudian selepas daripada kehidupan manusia di dunia ini, maka dia akan dimatikan. Dan kematian di dunia ini bukanlah suatu pengakhiran kepada kehidupan dia. Kerana Allah juga nyatakan bahawa manusia ni kematiannya sebanyak 2 kali, kehidupan juga sebanyak 2 kali. Kematian yang pertama merujuk kepada keadaan manusia yang tiada tadi kepada ada, itu kematian yang pertama. Kemudian kematian yang kedua tu iaitu selepas kita hidup di dunia ni dan kita mati, dimasukkan ke dalam kubur, itu kematian yang kedua. Kemudian kehidupan juga 2 kali. Itu kehidupan kita selepas ditiupkan roh dalam rahim ibu, kemudian dilahirkan di dunia ni, itu kehidupan yang pertama. Kemudian kita mati, dimasukkan ke dalam kubur, dan Allah akan hidupkan kita kembali. Dan kehidupan yang kedua itu akan kekal untuk selama-lamanya. Sama ada di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Allah banyak kali sebutkan khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya, sama ada di dalam syurga ataupun di dalam neraka. Jadi manusia akan menghadapi kematian sebanyak 2 kali dan begitu juga kehidupan sebanyak 2 kali. Di dunia ini Allah jadikan manusia, Allah kurniakan pelbagai nikmat kepada mereka. Allah jadikan manusia ini tak hidup selama-lamanya, akan sampai masanya dia akan mati. Kerana liyabluwakum, untuk Allah uji kamu. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya. Wa huwal aziz, dan dialah Tuhan yang maha perkasa, itu maha perkasa untuk menimpakan azab kepada golongan yang ingkar. Maha perkasa untuk membalas segala amalan perbuatan mereka, amalan mereka ketika di dunia ni. Kalaulah mereka melakukan amalan-amalan yang buruk, sepatutnya Allah nyatakan mereka lakukan amalan yang baik. Dan Al-Ghafur, dan Allah itulah Tuhan yang maha pengampun, maha pengampun kepada orang-orang yang beriman, yang bertaubat kepadanya dan yang melakukan amalan yang soleh. Dan ayat yang kedua ni, bila kita buka dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Imam Al-Baghawi, dia disebutkan tentang kata-kata seorang ulama di kalangan atba'ut tabi'in, iaitu Fudail bin Iyad. Jadi kata Fudail bin Iyad berkenaan dengan ayat yang kedua daripada surah Al-Mu'min, ahsanu amala itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala maknanya adalah apakah amalan yang terbaik? Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang ikhlas dan juga amalan yang betul. Amalan yang ikhlas, amalan yang paling baik itu adalah amalan yang ikhlas dan amalan yang betul. Akhlasuhu wa aswabuhu. Dan kemudian katanya lagi, al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Al-amalu la yuqbalu hatta yakuna khalisan sawaban. Suatu amalan itu dia takkan diterima di sisi Allah sehinggalah ia dilakukan dalam keadaan ikhlas dan betul.
Al-khalisu, ikhlas itu idza kana lillah, apabila ia dilakukan kerana Allah. Was-sawabu, dan betul itu pula maknanya idza kana 'ala sunnah, apabila ia dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada tafsiran Imam Fudail bin Iyad ini, ada ramai ulama yang kemudian menyebutkan perkara yang sama, iaitu syarat amalan diterima di sisi Allah ada dua, iaitu yang pertamanya adalah ikhlas, dan yang keduanya adalah shawab ataupun ittiba', iaitu mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila tak ada salah satu syarat ni, maka amalan tersebut tak diterima di sisi Allah. Amalan yang dilakukan tidak ikhlas kerana Allah, walaupun ia mungkin menepati sunnah Nabi, ia tak akan diterima di sisi Allah. Tak ikhlas walaupun menepati sunnah Nabi, tak akan diterima. Begitu juga amalan yang mungkin dikatakan ikhlas tetapi menyalahi sunnah Nabi SAW, maka ia juga tak diterima di sisi Allah. Maka segala amalan yang kita lakukan akan diterima jika ia menepati kedua-dua syarat ni, iaitu ikhlas dan menepati sunnah Nabi SAW. Sebab tu kalau kita lihat, Allah sebutkan dalam surah 98 ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, dan tidak lain mereka diperintahkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah. Mengabdikan diri kepada Allah ataupun disebut sebagai ibadah tu. Tidak lain mereka diperintahkan supaya beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, melakukan amalan yang soleh itu, itulah ibadah. Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas kepada Allah. Ad-din, agama ni, ataupun ketaatannya itu, amalannya itu. Mengikhlaskan kepada Allah agamanya ataupun ketaatannya, amalannya itu. Hunafa, dalam keadaan lurus, di atas jalan yang benar. Wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah, dan mereka mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, dan demikianlah agama yang lurus. Di sini Allah sebutkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, dan tidak lain mereka diperintahkan, mereka itu merujuk kepada kita lah, iaitu kaum muslimin, diperintahkan supaya mengabdikan diri kepada Allah, beribadah, melakukan amalan yang soleh, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan diri kita kepada Allah ketika kita melakukan amalan-amalan tersebut. Jadi ikhlas itu maknanya kita melakukan suatu perkara kerana Allah, dan dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Kerana ikhlas itu maknanya, makna asal kalimah ikhlas itu adalah suci. Suci daripada syirik. Suci daripada syirik. Kalau kita lihat, Allah sebutkan dalam satu lagi ayat,
dalam surah 39 ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala lillahid dinul khalis wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang khalis, yang suci, itu yang suci daripada unsur-unsur syirik itu. Sebab itu kita kata ikhlas itu maknanya adalah kerana Allah, dan juga maknanya suci daripada perbuatan mensyirikkan Allah. Kadang-kadang bila kita sebutkan ikhlas tu, disebabkan kalimah ikhlas tu kita dah terjemahkan ke dalam bahasa kita, mungkin kita tak nampak makna yang sebenar pada kalimah ikhlas itu. Ikhlas itu datang daripada kalimah khalasa, di sini al-khalis, yang bermakna suci, bersih daripada unsur-unsur syirik kepada Allah. Bila kita kata ikhlas, ikhlas itu bukanlah tak nak ganjaran. Ikhlas itu kita mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kita tak harapkan ganjaran daripada manusia, tapi sebaliknya kita ikhlas itu maknanya kita buat satu amalan kerana kita mengharapkan ganjaran daripada Allah, dan dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Itulah ikhlas. Wallazina ittakhadhu min dunihi awliya, sedangkan orang-orang yang mereka mengambil selain daripada Allah sebagai awliya, sebagai para pelindung mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah, mengabdikan diri kepada mereka ini, melainkan supaya mereka dapat mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini kata-kata golongan yang musyrik. Ketika Nabi menyampaikan dakwah kepada mereka dan Nabi persoalkan mengapakah mereka perlu untuk berdoa, untuk menyembelih sembelihan dan pelbagai lagi ibadah yang lain yang mereka tujukan kepada sekutu-sekutu kepada Allah itu, yang mereka buat dalam bentuk patung dan sebagainya. Jadi kata mereka, kami taklah menyembah mereka ini, itu menyembah patung-patung itu, atau menyembah orang-orang yang telah meninggal dunia itu, yang telah mati itu, melainkan supaya mereka semua ini dapat mendekatkan kami kepada Allah. Ini kita kata golongan yang musyrik ini, niat mereka itu baik. Mereka buat amalan, buat yang mereka anggap sebagai ibadat itu, tujuannya untuk dekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi kalau niat yang baik semata-mata, itu tak boleh menjadikan amalan tersebut baik, diterima di sisi Allah. Sebab kita sebut tadi, syarat amalan tersebut diterima, niat yang ikhlas, dan cara tu mestilah menepati sunnah Nabi SAW. Kalau niat baik sekalipun, tapi cara tak sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, maka ia juga bukanlah suatu yang layak digelar sebagai amalan yang soleh. Kita lihat bagaimana kata-kata golongan yang musyrik. Mereka membuat perbuatan-perbuatan syirik itu, tapi mereka kata, inilah niat kami baik untuk dekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah, dia akan memutuskan hukuman di antara mereka pada apa yang mereka selisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah takkan memberikan hidayah kepada orang yang berdusta lagi sangat-sangat ingkar kepada Allah. Di sini Allah sebutkan tadi berkenaan dengan ad-dinul khalis, agama yang suci daripada unsur-unsur mensyirikkan Allah. Jadi bila kita kata ikhlas, maknanya perbuatan tersebut kita lakukan kerana Allah dan mestilah bebas daripada unsur-unsur mensyirikkan Allah. Dalam ayat yang lain, Allah sebut dalam surah 2 ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di kalangan manusia itu ada yang menjual dirinya, dia mengorbankan dirinya ibtigha'a mardatillah, kerana mencari keredaan daripada Allah. Wallahu ra'ufun bil 'ibad. Dan Allah itu ialah Tuhan yang maha belas kasihan kepada hamba-hambanya. Ini juga antara makna ikhlas adalah mengharapkan ibtigha' mardatillah, mengharapkan keredaan daripada Allah. Kita buat suatu amalan kerana kita nak supaya Allah redha kepada kita, Allah sayang kat kita, Allah terima apa yang kita lakukan itu, Allah berikan ganjaran kepada kita. Dalam ayat lain, dalam surah yang sama, surah 2 ayat 265. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. Dan perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka kerana mengharapkan keredaan daripada Allah. Wa tathbitan min anfusihim. Dan kerana untuk meneguhkan keimanan dalam diri mereka. Kamathali jannatin birabwah. Ibarat seperti sebuah kebun yang ada di tempat yang tinggi. Asabaha wabilun, yang ditimpa oleh hujan yang lebat. Fa'atat ukulaha dhi'afain, maka dia dapat menghasilkan hasil yang banyak, 2 kali ganda. Fa'in lam yusibha wabilun fatal. Jika tiada hujan yang lebat sekalipun, maka hujan yang renyai pun sudah cukup untuk
menjadikan kebun itu mengeluarkan hasil yang banyak. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah Tuhan yang Maha melihat. Di sini Allah sebutkan tentang golongan yang mengeluarkan harta mereka kerana mengharapkan keredaan daripada Allah. Begitu juga amalan-amalan yang lain yang dilakukan kerana mengharapkan keredaan Allah. Maka Allah akan memberikan balasan yang berkali-kali ganda kepada seorang itu. Walaupun mungkin apa yang dilakukan itu sedikit dari segi bilangannya. Bila kita sebutkan tentang amalan, kadang-kadang orang berikan perhatian kepada bilangan tu. Mesti dilakukan dalam kuantiti yang banyak. Sedangkan amalan yang terbaik dia tak semestinya banyak dari segi bilangannya. Jadi sebab itu dalam surah Al-Mulk tadi Allah nyatakan aktsaru amala, ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Allah sebut Allah nak uji manusia ni, siapakah antara mereka yang paling baik amalan mereka, bukan yang paling banyak amalan. Kerana banyak amalan belum tentu lagi baik. Di sini Allah sebutkan ada golongan yang amalannya itu Allah sifatkan seperti disirami oleh hujan yang lebat. Itu merujuk kepada amalan yang mungkin banyak dilakukan. Jadi hasilnya juga dia akan menjadi banyak kebaikan yang Allah akan berikan. Dan ada juga yang Allah sifatkan seperti hujan yang renyai-renyai. Amalannya mungkin dari segi bilangannya sedikit, tapi disebabkan ia menepati syarat yang Allah kehendaki, itu ikhlas, dan menepati sunnah Nabi itu, maka juga Allah akan lipat gandakan ganjaran bagi mereka. Di ini Allah nyatakan golongan yang menginfakkan harta mereka, begitu juga amalan-amalan yang lain kerana mengharapkan keredaan daripada Allah. Dalam ayat lain Allah nyatakan tentang golongan yang melakukan amalan yang soleh kerana mengharapkan wajah Allah. Dalam surah 76 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 surah 76 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra zalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah sebutkan tentang golongan al-abrar dalam ayat ini. Golongan yang banyak melakukan amalan yang soleh. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang mereka sayang, yang mereka suka, miskinan kepada orang-orang yang miskin, wa yatiman dan kepada anak-anak yatim, wa asiran dan kepada tawanan-tawanan perang. Dia nyatakan di sini ada sifat orang-orang yang beriman adalah mereka suka memberikan makanan yang baik, yang mereka sendiri suka makan, yang mereka gemari, itu yang mereka berikan. Bukan makanan-makanan yang
yang rasanya pun tak berapa sedap, ataupun yang mereka sendiri tak suka untuk makan makanan tersebut. Tetapi sifat orang yang beriman, mereka memberikan makanan yang mereka suka, yang baik, yang elok, kepada orang-orang yang miskin, dan kepada anak-anak yatim, wa asiran, dan kepada tawanan perang. Tawanan perang ni kalau pada zaman Nabi dahulu merujuk kepada golongan-golongan yang musyrik, yang kafir, yang ditangkap ketika berlakunya peperangan di antara kaum muslimin dan juga golongan yang kafir, yang musyrik itu. Bila mereka ditangkap, jadi mereka dilayan dengan baik, diberikan makanan. Jadi itu maknanya sebagai seorang yang muslim, kita diperintahkan untuk buat baik kepada semua manusia. Sama ada kepada orang yang beriman, yang satu agama dengan kita, ataupun kepada orang-orang yang bukan muslim. Dan Allah sebutkan mereka melakukan perbuatan itu kerana mengharapkan wajah Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya tidak lain kami memberikan kamu makan kerana mengharapkan wajah Allah. Wajah Allah ni jadi dua maknalah. Yang pertamanya merujuk kepada keredaan Allah, yang keduanya merujuk kepada zat Allah yang akan dapat dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam syurga nanti. Nabi nyatakan itu merupakan nikmat yang paling besar, iaitu melihat wajah Allah di dalam syurga nanti. Syurga itu satu nikmat yang besar bagi manusia yang beriman kepada Allah. Tapi ada lagi nikmat yang lebih besar, iaitu dapat melihat wajah Allah. Allah nyatakan mereka melakukan perbuatan itu memberikan makanan yang mereka suka kepada orang yang lain kerana mengharapkan mereka dapat melihat wajah Allah pada hari akhirat nanti. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kata mereka, kami tidak kehendaki daripada kamu sebarang balasan dan tidak juga sebarang ucapan terima kasih. Walaupun mungkin apa yang mereka lakukan tak dipuji, tak dihargai oleh manusia, tetapi itu tak memberikan kesan kepada mereka, kerana mereka tahu apa yang mereka harapkan adalah balasan daripada Allah. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami, itu kepada azab daripada Tuhan kami pada hari di mana ramai orang-orang yang muka mereka masam gerut-gerut. Itu hari di mana Allah menimpakan azab yang keras kepada manusia itu pada hari akhirat nanti. Allah sebut mereka buat amalan kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah dan kerana takutkan azab daripada Allah. Jadi itulah makna ikhlas sebenarnya. Kadang-kadang kita dengar orang sebut siapa yang buat amalan kerana nakkan syurga, itu tak ikhlas. Tapi siapa yang buat amalan kerana nak selamat daripada neraka, itu tak ikhlas. Sebenarnya itulah ikhlas. Allah sebutkan sifat mereka ni, mereka buat perbuatan yang baik itu kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah, ganjaran yang paling besar, iaitu dapat melihat wajah Allah. Dan juga mereka kerana takutkan azab daripada Allah. Jadi itulah makna ikhlas. Buat amalan dalam keadaan penuh dengan pengharapan dan juga takutkan azab Allah. Fawaqahumullahu syarra zalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Lalu Allah akan memelihara mereka daripada keburukan pada hari itu dan akan memberikan kepada mereka, menjadikan wajah-wajah mereka berseri-seri dan perasaan gembira kepada mereka. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah akan memberikan balasan disebabkan kesabaran mereka ketika di dunia, iaitu mereka bersabar dalam melaksanakan segala perintah yang Allah perintahkan ke atas mereka
Dan juga mereka bersabar dalam meninggalkan segala larangan yang Allah larang ke atas mereka, dan mereka bersabar dalam menghadapi segala ujian, musibah dan sebagainya dalam nak melaksanakan ketaatan dan meninggalkan dosa dan juga maksiat itu. Disebabkan kesabaran mereka, Allah akan berikan balasan yang besar, iaitu syurga dan pakaian daripada sutera. Baik, jadi itu berkenaan dengan ikhlas. Ikhlas maknanya kita melakukan suatu amalan kerana Allah, kerana mengharapkan keredaan Allah, kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah, dan kerana takutkan azab daripada Allah. Jadi itu makna ikhlas. Golongan yang melakukan amalan yang berlawanan dengan ikhlas, Allah sebutkan dalam surah 2 surah 2 ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala-pahala daripada sedekah-sedekah kamu disebabkan perbuatan mengungkit-ungkit dan perbuatan menyakitkan hati penerimanya. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti mana orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada manusia. Jadi Allah sebut amalan yang disertai dengan riak. Begitu juga kalau sedekah atau infak yang disertai dengan perbuatan mengungkit dan perbuatan menyakitkan hati penerimanya, maka ia akan sama seperti mana orang-orang yang membuat amalan dalam keadaan riak, takkan dapat apa-apa hasil daripada amalannya itu. Wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Jadi sama seperti orang yang melakukan amalan riak kepada manusia dan tak beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Ya, mana begitu juga orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, segala perbuatan kebaikan mereka tak ada nilai di sisi Allah. Kerana Allah telah membalas segala kebaikan tersebut di dunia ni lagi. Apabila di kalangan mereka mungkin ada yang baik kepada manusia yang lain, menolong orang, buat kerja-kerja kebajikan yang baik kepada manusia, Allah akan balas di dunia ni lagi kebaikan kepada mereka. Allah akan tambahkan lagi nikmat rezeki kepada mereka. Tapi di dunia semata-mata. Kerana syarat untuk suatu amalan itu diterima, tersebut tadi mestilah ikhlas, iaitu tidak mensyirikkan Allah. Tapi kalau orang yang mensyirikkan Allah, yang kafir kepada Allah, walaupun banyak kebaikan yang dilakukan, dia takkan diterima di sisi Allah. Dan segala kebaikannya itu Allah dah balas di dunia ni lagi dengan berikan nikmat pada mereka. Itu bagi golongan yang kafir lah, yang tak beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Bagi orang-orang yang Muslim, apabila dalam amalannya itu, kalau sedekah,
disertai dengan perbuatan mengungkit dan juga perbuatan menyakitkan hati penerimanya, ataupun disertai dengan riak, maka ia akan menghapuskan pahala bagi amalan tersebut. Allah sebutkan perumpamaan bagi golongan ini, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaannya adalah seperti sebuah batu yang licin, di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Lalu batu yang licin tersebut, yang ada tanah di atasnya, ditimpa oleh hujan yang lebat. Lalu hujan yang lebat itu menjadikan batu yang licin itu bersih, hilang segala tanah-tanah di atasnya. Itu perumpamaan bagi seseorang yang melakukan amalan yang disertai perbuatan mengungkit dan juga menyakitkan hati penerima zakat dan penerima sedekah ataupun infak itu. Begitu juga amalan yang disertai dengan riak, maka ia akan menghapuskan. Dia ibarat hujan yang menghilangkan tanah-tanah di atas batu itu. Dia akan menghapuskan pahala daripada amalan tersebut. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka takkan menguasai sedikit pun, takkan mendapat hasil sedikit pun daripada apa yang mereka usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah takkan memberikan hidayah kepada kaum yang ingkar itu. Jadi ini kesan kepada amalan yang dilakukan jika disertai dengan riak. Riak itu Nabi sebut sebagai sebahagian daripada syirik, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Tapi asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Riak merupakan sebahagian daripada syirik. Walaupun dia tak mengeluarkan kita daripada agama, seperti mana golongan yang musyrik, yang syirik yang besar tu, tetapi ia memberikan kesan kepada amalan kita. Dia akan menghapuskan pahala kepada amalan tersebut. Dia tak akan diterima di sisi Allah. Walaupun mungkin tak sampai kepada mengeluarkan kita daripada agama, disebabkan ia adalah syirik yang tersembunyi, yang kecil. Tapi sia-sialah segala amalan kita tu. Dan Allah juga sebutkan tentang golongan ini dalam surah surah 6 ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi. Demikian itu adalah petunjuk daripada Allah. Dia memberikan petunjuk dengannya kepada siapa yang dia kehendaki di kalangan hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalaulah mereka mensyirikkan Allah, pasti Allah pasti akan hilang lenyap segala amalan yang baik yang telah mereka lakukan itu. Itu kesan perbuatan mensyirikkan Allah. Ia akan menghapuskan segala amalan kebaikan. Kalau melibatkan syirik yang besar, itu akan menghapuskan kesemua sekali. Contohnya jika ada seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah asalnya, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang besar kepada Allah, contohnya berdoa kepada yang lain selain daripada Allah, maka ia akan menghapuskan bukan sekadar amalan doa itu semata-mata, tapi semua sekali amalannya. Kerana ia melibatkan perbuatan yang disebut sebagai syirik yang besar. Dalam ayat lain,
dalam surah 25 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Dan kami kemukakan kepada mereka apa yang mereka lakukan daripada amalan itu. Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami menjadikannya ibarat seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi pada hari akhirat nanti Allah akan datangkan segala amalan yang mereka lakukan. Itu golongan yang mensyirikkan Allah ni. Jika ada amalan kebaikan yang mereka lakukan, Allah akan datangkan. Tetapi Allah nyatakan di sini faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami menjadikannya, menukarkannya menjadi debu-debu yang berterbangan. Tak ada nilai di sisi Allah pada hari itu. Walaupun amalan tersebut mungkin dianggap sebagai kebaikan di dunia ni, dilihat oleh orang lain sebagai suatu kebaikan. Di sisi Allah, apabila seseorang itu terlibat dengan perbuatan syirik, maka ia akan menyebabkan segala amalan kebaikannya akan menjadi sia-sia di sisi Allah. Jadi sebab itu penting untuk kita berikan perhatian kepada ikhlas itu, kerana ia merupakan syarat untuk amalan tersebut diterima di sisi Allah. Amalan yang tidak ikhlas, ia akan memberikan tidak akan memberikan kebaikan kepada para pelakunya. Dalam satu lagi ayat, Allah nyatakan tentang perumpamaan bagi golongan yang ingkar kepada Allah dalam surah 24 ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا, orang-orang yang ingkar itu, a'maluhum kasarabin biqi'ah, amalan-amalan mereka ibarat seperti fata morgana di tanah yang datar. Yahsabuhu adh-dhama'anu ma'ah, orang-orang yang kehausan menyangkanya sebagai air. Di padang pasir daripada jauh mungkin nampak seperti ada air di situ, tapi sebenarnya ia merupakan bahang kepanasan yang naik ke atas, tapi daripada jauh nampak seperti air. Hatta iza ja'ahu lam yajidhu syai'a, sehinggalah apabila dia datang ke tempat tersebut, dia tidak mendapati sesuatu pun di situ, tak ada air pun di situ. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah, dan dia mendapati Allah ada di sisinya dan dia akan menyempurnakan perhitungan buat amalannya itu. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah adalah cepat perhitungannya. Di amalan golongan yang ingkar, yang melakukan syirik kepada Allah,
Jadi Allah nyatakan ia ibarat seperti fata morgana. Daripada jauh nampak macam ada hasilnya, ada sesuatu di situ. Jadi amalan itu dilihat sebagai amalan yang baik yang dianggap akan dapat berikan kebaikan kepada diri mereka kemudian nanti. Tetapi seperti fata morgana, bila sampai di tempat itu, maka tak ada apa-apa pun. Jadi pada hari akhirat nanti, apabila Allah bangkitkan, di sisi Allah, Allah perlihatkan kepada mereka segala amalan mereka, rupa-rupanya semua itu akan hilang, sia-sia. Tak ada nilai di sisi Allah. Bahkan Allah akan menimpakan azab yang berat kepada mereka. Baik. Jadi itu berkenaan dengan perkara yang ketiga disebutkan dalam hadis ini, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Di amalan yang diterima itu dia mempunyai dua syarat. Yang pertamanya ikhlas. Jadi kita lihat hari ini, pagi ini berkenaan dengan ikhlas, iaitu ikhlas itu maknanya kita melakukan suatu perkara kerana Allah. Dan kita melakukan suatu perkara dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan suatu yang lain. Kerana kesan daripada perbuatan syirik itu, jika ia syirik yang tersembunyi, itu riak, dia akan menghapuskan pahala bagi amalan tersebut. Tetapi jika ia merupakan syirik yang besar, maka ia akan menghapuskan kesemua amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang itu. Jadi itu ikhlas. Dan kedua adalah shawab ataupun ittiba', amalan yang betul, amalan yang menepati sunnah Nabi SAW. Nah, ini kita akan lihat kemudian nanti insya-Allah. Jika menepati kedua-dua syarat ni, barulah amalan tersebut akan diterima di sisi Allah. Jika ada salah satu saja, maka ia tidak menepati syarat untuk amalan tersebut diterima. Kalau amalannya ikhlas tapi menyalahi sunnah Nabi, maka ia tak diterima di sisi Allah. Ataupun amalan yang menepati sunnah Nabi tapi tidak ikhlas kerana Allah, juga tak akan diterima di sisi Allah. Baik. Jadi berkenaan dengan syarat yang kedua, iaitu menepati sunnah Nabi ini, kita akan tengok kemudian nanti insya-Allah. Jadi untuk pagi ini setakat ini dulu. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Okey, baik. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, setakat itu dulu untuk pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.